Okey, selamat datang kepada sahabat yang dapat masuk. InsyaAllah kita boleh mula bercakap dah sekarang ni sudah pun pukul jam 10.58, dekat 2 minit lagi ke 11. InsyaAllah sebelum saya mula tu saya ingin maklumkan bahawa semalam saya dah buat sedikit sebanyak pencerahan berhubung tajuk yang sama, bagaimana kita mendengar penceritaan oleh seseorang. Tapi hari ini merupakan kita katakan lanjutan daripada apa yang saya cakap semalam. Lanjutan ini memerlukan sedikit sebanyak sahabat-sahabat yang mendengar tu duduk sikit, relax, sambil relax, duduk bersahaja, sebab saya akan sampaikan sesuatu yang mungkin jarang kita dapat mendengar, yang mungkin dapat berpeluang kita nak mengetahui, ataupun kalau tuan-tuan baca ada buku pun jarang disebut di dalam buku dan sebagainya. Ini merupakan melalui pengalaman dan sedikit sebanyak insyaAllah akan membantu anda, sama ada anda seorang trainer, consultant, lecturer dan sebagainya, memberi sikit bantuan. Jadi apa yang sebut ini merupakan penambahan atau add value. Add value, mungkin sahabat-sahabat telah pun ada banyak nilai-nilai dan banyak ilmu. Ini merupakan sedikit tambahan. Mudah-mudahan tambahan yang sikit ini boleh memberi banyak kebaikan kepada kita semua, termasuk saya dan keluarga saya, tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan dan semua sahabat-sahabat sekalian. Okey, selalunya kalau kita bersembang dengan seseorang, kita mendengar. Saya dah terang bagaimana perlu kita duduk mendengar dengan seadanya, tanpa kita ada judgemental. Yang kedua, tanpa kita ada sentiment, ataupun kita try to wait for him to stop talking, start asking. No, that is not the way. But what I'm trying to say is that kita mendengar dengan arti kata mendengar sepenuh hati kepada dia, sebab kita nak akan adakan co-creating, ataupun supaya dia lebih fokus pada kita yang dia sedang bercakap, dan kita buat seadanya menyebabkan dia boleh fokus dengan lebih detail dan mendalam. Jadi sekiranya tuan-tuan ada sahabat yang nak mengikutinya, you can share now so that mereka boleh masuk. Jadi saya pun nanti kalau tidak ada apa-apa halangan, saya akan cuba, sebab apa yang saya sampaikan di sini memang tidak ada di dalam buku, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak dalam buku. Kalau baca pun buku mencerita benda yang mendata, benda yang kebiasaannya. It's quite tiring sometimes, we read. Tapi kalau anda minat, sahabat semua berminat membaca, saya boleh nama buku-buku, tapi taklah sama dengan saya nak sampai. Ini merupakan sesuatu melalui pengalaman praktikal yang saya guna dalam menjalankan tugas sebagai seorang coach, consultant dan trainer. Alright. Dan begitu juga kalau sahabat kita seorang usahawan, dia membantu untuk dia mencari jalan, meningkatkan marketing, meningkatkan sale, to do a new business model, sama nak buat dalam segi perniagaannya continuous improvement, ataupun kita katakan satu lagi nak create new business model, continuous improvement. Dan selalunya kalau kita tengok dalam sesuatu usaha yang kita lakukan, kadang-kadang dia memerlukan banyak idea, dia memerlukan banyak kontak dan banyak contact man hour. Okay? Contact man hour tu menyebab cara kita melihat sesuatu berlainan pada world view. Menunjuk kita berbeza daripada sudut pandangan yang kita melihat terdahulu. Jadi yang saya nak sampai ni, bagaimana yang diperkatakan oleh seorang pelanggan. Jadi saya cuma cerita benda ni dalam bentuk penceritaan dan mengambil contoh-contoh yang tertentu yang mungkin ada sikit relevansi dia dengan penghidupan kita. Terutama sekali perlu kita mengetahui bahawa kita kena ada satu jenis different perniagaan atau pendekatan dalam post-COVID. Selepas COVID, setelah kita hadapi COVID ni, banyak kita boleh melihat sesuatu perubahan. Sebab bila kita dah mendengar sesuatu, dan sekarang ni business, sekarang ni the way we do business before, kadang setengah tu memang tak boleh dah, right? Dengan kita ada new SOP, kita ada new normal. Jadi di sinilah letaknya. Kalau kita dapat berpeluang meningkat sikit sesuatu ilmu yang kita kata secara tak langsung membantu kita mendekati sahabat-sahabat kita. Tak kira lah sama ada kita punya saudara mara, adik-beradik, sama ada kita consultant, lecturer, lagi satu ataupun kita seorang mentor, dan juga seorang terapi, hipnoterapi sebagainya. Semuanya terletak pada pendengaran, right? Semuanya memerlukan satu pengkhususan dalam pendekatan, terutama pendengaran dan juga dari segi kita berbual, right? Antara satu dengan lain. Okey, saya mulakan di sini misalnya, apabila seseorang menceritakan sesuatu, alright, selalunya kita try to relax and listen seadanya.
Tapi memang susah lah kalau kita tak dilatih, kita masih hidup fikir apa dia kata, dia cakap apa dan sebagainya. That small chatters is in our head. It's okay lah, normal lah bagi setengah orang. Tetapi kadang-kadang kita boleh mendengar. Kalau tuan-tuan boleh mendengar, saya nak cerita macam kita boleh dengar. Seseorang tu menceritakan seseorang ataupun seorang pelanggan ataupun seorang punya customer. Dia menceritakan kita sesuatu, sama ada dia bagi cadangan dan sebagainya. Terdapat beberapa ciri yang saya sebutkan. Selalunya dia menceritakan selalu tu yang mendata, right? Dia lari sana lari sini, dia punya topik dia cakap tu, right? Yang satu lagi tu kita boleh fokus mendalam. Itulah tugas orang yang boleh mendengar, boleh membantu dia daripada dia tengok the bigger picture, narrow down to the smaller picture. Going to smaller picture itu memerlukan ilmu. Jadi di sini saya akan menggunakan perkataan-perkataan yang kita pakai selalunya, tapi bagi saudara saya teranglah maknanya. Sebagai seorang coach dan konsultan, kita menggunakan perkataannya. Selalunya bila seorang sebut sesuatu, kita kalau mendengar tuan-tuan, kita boleh dengar tiap-tiap sebutan yang dia semua tu ada makna tuan-tuan. Semuanya ada makna. Cuma kita tak tahu makna tu daripada dia, bukan daripada kita. Makna dia, bukan makna kita. Jadi kalau seorang coach, dia melihat daripada makna orang cakap. Sebab tu tiap-tiap seorang hidup di dunia ni, dia pagi-pagi yang buka mata, actually dia looking for meaning. Kita mencari makna. Hidup ini adalah mencari makna. Memang luas tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan mencari makna ni bukan sekadar bercakap. Tapi sekarang ni saya sebut banyak kali. Coaching is talking about listening to the meaning making. Dulu mana ada orang sebut, orang tak sebut. Dia cakap ni, tanya macam ni. Orang cakap ni, cara macam ni. So there no such thing as meaning making. Tak ada. Only lately kita found out banyak people menggunakan. That's good. It's a sense of realization start to coming up. Yang kedua, daripada situ juga kita boleh mendengar dia bercakap dalam bentuk penjurusan kepada pendetailan sesuatu ataupun dia panggil dialektik. Dialektik kita menuju ke sesuatu dia lebih menjurus pada kait mengait antara satu dengan lain, memang luas, right? Dan yang ketiga, kita mendengar sama ada dia bercakap sesuatu tu adakah melalui pengalaman dia. Ataupun dari pengalaman dia tu, penceritaan dia menggambarkan suasana yang mana dia hadapi. Kadang-kadang dia cerita juga dalam kaedah, dia kata dia buat macam ni. Tetapi kita mendengar macam itu satu cadangan. Apa yang dia nak buat? Saya beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, dia kata, saya berniaga sekian macam ni. Apa yang saya perlu buat macam ni. Alright, dia pun cerita apa yang nak buat semua. Kalau kita teliti balik, kadang-kadang itu bukannya apa yang nak buat. Dia ada menceritakan sesuatu di dalam pemikiran dia yang telah dia buat. Kadang-kadang dia kata nak buat tapi tak buat. Sebab tu ada dua perbezaan. Knowing and doing. Alright, dua perbezaan. Bila kita nak buat dengan buat, dua perbezaan makna. Ini pun kena dilatih juga. Bagaimana nak hubung kait antara doing. Kita katakan kita ada intention dengan action. Dua benda ni. Tu kadang-kadang kita boleh mendengar seorang cakap dia banyak intention tapi action dia tak ada. Seringkali bila dia bercakap sesuatu, bila kita minta dia menjadi jawapan dalam bentuk action, dia tak boleh nak beri dalam action tapi dia bentuk dalam segi intention. Dari sebab tujuan dia nak buat. Maka sinilah kekuatan sebagai seorang coach ataupun konsultan yang boleh membina, membantu sahabat kita di depan. Tak kira apa situation sekalipun. Sama ada kita buat dalam bentuk teknikal, dalam bentuk marketing, sales management, apa lagi, QQC, total quality circle, total quality management dan sebagainya, ataupun chain management. Semua dia memerlukan kita katakan engagement, right? Saya dah terang dulu dalam social era yang dah terdapat sebelah dia punya cara-cara nak menjalankan tugas perniagaan dalam abad ke-21 ini. Yang ketiga sambung lagi tuan-tuan dan puan dengar, kalau dengar balik penceritaan dia seringkali dia berubah. Kalau kita dapat mendengar dengan detail, dengan emotion yang saya sebut semalam, emotion dia dan juga cara pemikiran dia digabungkan. Tapi kalau kita dapat membantu dia, macam kita katakan mengeluarkan rambut di tepung tu, itu yang cantik-cantiknya. Jadi soalannya, bagaimana kalau kita nak tahu? Okey. Seperti yang saya maklumkan tuan-tuan dan puan, teknik yang kita pakai ni kita according to the flow. Alright. Tapi dia punya konsep sama. Tapi setengah orang dia bercakap kepada kita, dia menggunakan certain konsep kebiasaan yang dia guna pakai. Konsep. Dia maksudkan konsep ni bagi dia orang kata a good theory is better than no theory.
Jadi mungkin dia cakap dalam bentuk tu, tetapi kalau kita nak membantu dia, kadang-kadang dia menceritakan sesuatu merupakan yang dia sendiri tak apa sure. Dia sendiri bahasa ragu-ragu. Tetapi cara penyampaian dia kita dengar cukup jelas dan very confident. Tapi ini nak kena dengar ada pendengaran yang tinggi. Sebab perkataan, tindakan yang sebutan dia menceritakan tu meletakkan diri dia dalam satu situasi. Masa sinilah kita boleh bantunya kalau kita ada pendengaran yang sedemikian. Kalau tidak tuan-tuan perempuan, kita akan jadi stereotip. Sama saja. Kita andaikan sama penyelesaian dia. Oh, dia ni ada isu macam ni, kita fikir dulu kita selesai sesuatu isu yang macam ni, daripada orang lain, maka kita pun ambil teknik tu bagi kepada dia. Itu it's not coaching sebenarnya. Itu dia bagi consultancy lah. Kita nak bentuk dia ikut apa kehendak. Tetapi kehendak dia mungkin berlainan. Okay, now kita pergi pendetailan. Apabila seorang cakap sesuatu, saya bagi contoh pada tuan-tuan perempuan, saya memang minat berniaga. Right. Yang kedua, saya dah berniaga lebih kurang 10 tahun. Yang tiga, perniagaan saya dah maju. Situ kita dengar berbagai-bagai maklumat ada. Sekurang-kurangnya ada 8 maklumat di situ. Okay, saya hanya cerita ni setakat rambang saja sebab I cannot go to detail. Because detail you kena pergi the train you betul-betul. Aku bilang balik, saya memang minat berniaga. Dia kata. Dan saya telah pun berniaga. Dan insyaAllah saya telah pun berjaya dalam perniagaan saya. Jadi umumnya dengar memang simple. Terdapat 8 makna yang tersirat dan tersurat di situ. Alright. Jadi saya tak boleh nak kupasan semua macam tu. Saya akan terang apa yang dimaksudkan. Satu, apabila dia menceritakan saya memang minat, itu merupakan intention dia. Dia memang ada. Tapi dia kata dia telah pun berniaga, dia telah pun melibatkan dalam satu aktiviti, kita akan action yang telah lakukan. Dan perniagaan dia sekarang ni telah pun berjaya. Tiga benar ni, kejayaan ni rupanya merupakan sesuatu yang dia fokus ke? Yang mana dia fokus? Adakah dia memang minat berjaya? Ataukah dia fokus kepada perniagaan dia sekarang? Atau dia fokus kepada kejayaan dia? Itu saya dah buka sedikit minda kat tuan-tuan dan perempuan. Kadang-kadang saya tengok orang tengok, it's good that you read book, no doubt, but you kena find somebody who can teach you to bring up all this. There must be a source key, whatever you do, a source key, sumber dia. Sebab bila dia sebut di situ saja pun, kalau kita punya pendengaran sedemikian, insyaAllah tuan-tuan kita dah boleh bantu dia. Sebab masa dia cakap tu, kita tengok mungkin dia cakap dengan relax, ada setengah dalam keadaan panik dan sebagainya. Itu melibatkan dia punya emotional. Kita panggil social emotional. Itu pun kita kena mengetahui di tahap mana emosi yang dia bercakap tu. Adakah emosi dia cakap dengan harapan bahawa dia sangat-sangat berminat, ataupun dia datang kata dia minat sangat-sangat, semua orang buat macam tu, dia pun berminat. That's two things we have to know. Jadi kalau kita tak dilatih, kita pukul rambang lah. It's okay, but I'm sharing to you. Ingat ini sembang-sembang. Alright, mungkin tak ada dalam buku tuan-tuan. Tidak dalam buku. Ada buku pun mahal sangat nak beli. Lebih kurang 100 US saja. It's 450 duit kita. Buat apa? Jadi saya nak bercerita sebagai add value kepada tuan-tuan yang sudi datang dan mendengar. Melihat tuan-tuan dan puan, saya masih tengok lagi di kamera, saya tak tengok lagi dalam Facebook. Saya tak tahu siapa yang masuk. Alright? Jadi saya ucapkan siapa yang masuk ni boleh mendengar dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan mendengar ataupun tidak. Adakah saya cakap bersorangan? Saya pun tak tahu. Tapi insyaAllah saya niat baik. Sahabat-sahabat saya semua datang ni dengan niat baik. Semua orang hebat belakang. 3 benda yang saya sebut tadi. Bila dia kata berminat tu pun dah boleh pecah ada 7, 8 lagi. Kalau kita nak mendengar minat dia tu. Begitu juga kan. Dia kata saya sedang berniaga. Saya sedang menjalankan perniagaan. Itu pun banyak yang tersurat di situ yang dia ceritakan kita dan tersirat. Tambah pula dia kata perniagaan saya telah pun berjaya. Ini memang a bit detail, right? Tapi saya nak tunjuk macam mana kita mendengar. Sebab ingat, saya nak share tuan-tuan dan perempuan, bila at certain level people that we coach, we cannot use the normal we use biasa. Sebenarnya GROW, grow, is not a model sebenarnya. That is a generic. Sebab tu siapa saja boleh pakai. Right? Kalau a model, you kena nak pakai model tertentu, you ada kena certain right to use it. Tapi mereka panggil grow tu as model. Yes, kita accept as a model. Because itu ada Marshall buat dulu, asalnya daripada American Harvard tu yang ajak tenis tu. Dia yang mula-mula menggunakan teknik tu. Jadi benda-benda macam ni semua kita kena tahu. 3 benda saya sebut kat tuan-tuan tadi, kalau saya nak pecahkan tuan-tuan terdapat banyak benda. Keseluruhan dia cerita kat kita tadi, itu saya cerita detail. Keseluruhan dia cerita tadi, saya minat berniaga. Dan sekarang saya sedang berniaga dan sekarang saya berjaya dalam perniagaan.
merupakan semua itu, kalau orang kata proses senang. Semua yang terang tu ada merupakan konteks sahaja, bau konteks. Itu pengalaman ataupun benda yang sedang dihadapi. Itu belum lagi peringkat sebenarnya. Sebab itu kalau kita tak cukup dengan kita terus tanya dia. So apa yang nak buat? Alright, so it's okay. Tapi kalau kita yang ada ilmu nak bagi dia lebih fokus kepada kita, sebelum kata create awareness kepada dia, maka di sinilah letaknya penelitian kepada pendengaran setiap butir yang disampaikan oleh usahawan kepada kita. Ini merupakan satu ilmu tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya pun belajar tak ada lagi. Okey. Bila dia cerita keseluruhannya, itu merupakan konteks. Satu saya cerita dah. Di dalam konteks itu juga, dia ada sebut hubung kait pengalaman dia dengan perniagaan dia sekarang. Tapi bukan verbalize. Implisit. Yang ketiga, saya sudah pun berjaya. Tunjuk kita kalau keluar cerita hasil dia, daripada minat, dia berniaga, dia berjaya. Itu sedikit sebenarnya mind mapping dia. Right? Tetapi kalau dia fikir daripada segi kognitif dia. Tadi kalau kognitif dia sebut itu merupakan konteks, tetapi di dalam tu wujud beberapa faktor yang boleh kita minta dia mencerita balik dalam bentuk kita panggil reflective inquiry. Okay, reflective inquiry ni jarang sangat orang pakai. Orang suka banyak tanya soalan. Berpuluh-puluh soalan tanya. Sampai penat. Sampai setengah tu dia hafal soalan, tak dengar orang tu bercakap apa, terus tanya soalan. Because they're recalling what is your head. So, it's okay. Tapi kalau you nak upgrading, kalau you coach orang yang go certain higher level, you cannot coach that way. Because mereka ni memang hebat. Sebab seperti saya cakap tuan-tuan perempuan, kita kadang-kadang berdepan dengan orang pandai-pandai tuan-tuan. Memang pandai dan kita pun malu kita tak pandai. Academically excellent. Bijak. Petah bercakap. Banyak pengalaman. Banyak keuntungan dalam perniagaan dan sebagainya. Cuba tuan-tuan bayangkanlah. Kalau orang macam tu jumpa kat kita, kalau kita tak erti nak bersembang dia pun jam, kita pun jam. Tapi kita ada tool. Itu kita, coaching is a process. So we listen to that and we listen to the process, what is being said dan what is not being said. Yang kita interested is what is not being said. Sekarang ni okey lah, banyak orang dah belajar coaching, dia boleh terima what is not being said. Mula-mula saya cakap coaching dalam tahun 2019-90, orang kata macam mana ni not being said. Orang tak percaya, orang gelak kat saya tuan-tuan dan puan-puan. Oh sekarang ni semua orang boleh sebut. Everybody, no problem. Tapi tanya dia, what is not being said? You do not know. Itu yang kena belajar. Ini tekanan saya kepada sahabat saya kena belajar. 3 benda dia cakap tu is being said. What is not being said? Saya boleh sebut, tapi saya nak buat penceritaan makan masa. Alright? Nanti saya akan cerita balik what is not being said. Itu topik baik saya boleh cerita. Kemudian apabila dia mencerita sesuatu daripada sudut yang saya cakap tadi pula, adakah dia cakap yang dia kata dia minat berniaga ni, saya yang minat berniaga ni, adakah dia sebenarnya memang minat sungguh-sungguh, ataupun dia minat sebab dia tengok kanan kiri keliling dia semua orang berniaga, maka dia pun minat berniaga. Itu dua makna yang berbeza. Ada satu lagi, dia sangat-sangat berminat berniaga sebab dia rasa it's the way of my life, it's the way of me, the way I make the meaning of the life. To me, business is my life. Maksud dia 3 benda yang berbeza yang tersurat sebelum ni mungkin tak terpancar di pemikiran anda. Yang berikutnya diikuti lagi apabila dia kata saya telah pun berjaya. Kejayaan tu pun mesti kita kena tahu lagi. Kejayaan mungkin orang kata apa yang dah berjaya dan sebagainya. Correct. You can find all the cognitive question, what, when, who and where. Alright. You can use that one, it's no problem. But that one I'm not going to repeat. Semua orang dah familiar lah. Kalau kita belajar NLP, kita belajar apapun, kinesthetic, auditory, apa semua kita tahu. Tetapi yang satu lagi, adakah kita tahu apa yang dia cakap tadi, kejayaan dia tu mencerminkan ada kaitan dengan minat dia, atau kejayaan ada kaitan dengan perniagaan dia? We do not know why it's not being said. Tak disebut. Itulah sedikit banyak yang saya sampaikan buat sekarang ni. Sebab tu kalau kita boleh mendengar betul-betul tiap-tiap percakapan seseorang tu, kalau satu bentuk ilmu kita mendengar dia punya interlocutor. Banyak kali dah saya repeat tuan-tuan dan puan, interlocutor. InsyaAllah nanti ramai pun pakai interlocutor. That's the purpose. Because kalau kita boleh dengar dalam bentuk tu, memanglah dia akan jadi fully fokus kepada kita. They will focus kita sebablah di kajian oleh buat management semua under leadership.
The difficulty is engagement. How leaders can engage with their manpower. So the biggest thing is engagement. Sebab tu dalam era sosial ni salah satu 11 rule dia kata engagement. Jadi kalau teknik coach yang digunakan setengah leader-leader yang berkaliber, aku lihat memang tuan-tuan dia ada satu teknik yang dia boleh fully engage. So kalau pekerja dia fully engage, maka productivity naik. Dia human capital development meningkat. Alright, sebab tu apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu pemberitaan, insya-Allah dengan harapan boleh membantu sahabat-sahabat di depan saya ni boleh menangkap sikit apa yang saya sampaikan, sebab cakapan oleh seorang klien atau coach ni dari segi peningkatan lanjutan sedikit. Lagi satu, kadang-kadang bila dia cakap kepada kita, kadang-kadang dia terang benda tu tak jelas, tak habis, tapi dia pergi ke lain. Dia pergi ke lain, ke satu area. Maka kalau kita coach, kita tak dilatih, kita pun fokus on the wrong thing. We should focus the one yang dia tak jelas. Di situlah letaknya sesuatu is not being said. Sesuatu yang kita jarang boleh dengar. I give example, some people it takes 6 months to solve that person. Some people need 2 kali coaching, solve the person. Why? Because your ability to understand the person, what is not being said and what is being said. Alright. Lagi satu juga kalau kita ingat tuan-tuan daripada segi penyampaian ya, dia pandai mengulas sesuatu dalam bentuk strategi. Alright. Dia pandai mencerita sesuatu. Dan apabila dia sampai ke peringkat dia nak capai, dia jarang berkatakan. Tapi dia perjelaskan teori ataupun action yang akan dia lakukan. Tetapi bila kita minta dia balik kepada apa yang dia lakukan tadi dan follow dengan action, maka situ yang jarang sekali orang nak dapat melakukan. Maka sinilah letak kekuatan seorang coach, menjadi pendengaran minda yang kuat, membantu seseorang to change from intention kepada action. Intention ni kalau ikut daripada profesor tu cakap, intention ni dia terletak pada espousal. Dan action ni dia ada dua beza, espousal dengan action. Kadang-kadang dia tu cakap lah, tapi dia tak boleh buat. Sama juga. We can tell you but I cannot do it, kata dia. Two different world. So bila kita dalam suasana menghadapi dengan profesional, orang yang berniaga sebagainya, sebab tu kita kena ada benda-benda macam ni. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang CEO yang lama bertugas, kontak kita, dia minta bantuan kita. Kita pun heran, kita ni nobody. Pasal dia nak, mesti ada sesuatu keperluan yang dia rasa dan dia tahu bahawa insya-Allah kita boleh bantu. Sekiranya kita boleh bantu, of course dia percaya, tapi heran macam mana dia datang kat kita. Rupanya dia dapat feedback, references given by other. Itu merupakan kekuatan kepada dia yang datang kepada kita. Tetapi kalau dia datang kepada kita, dia sembang-sembang, dia dengar pasal layu, tak bermain, dia pun tak berminat. Tetapi bila dia jumpa dengan kita, maka meningkat lagi keperluan, minat. Masa tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila meningkat ke peringkat yang dia rasa dia sangat-sangat memerlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan, money to him become secondary. Achieving the goal that he want become the top priority. Maka apa yang saya sampaikan sini dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan, bila jumpa dengan pelanggan, don't let it go. Don't let it go. Because they come to you dengan harapan. Maka di sinilah kekuatannya kalau tuan-tuan punya good listening skill. Saya dah terang dah double listening skill. Saya dah terang dah developmental skill. Yang developmental listening is very tough. Saya tak mau terang sangat. Sebab dia boleh mendengar ke tahap mana dia punya social emotional. To what extent dia boleh terima, to what extent dia tak boleh terima lagi. Sebab setengah orang, dia payah cerita, tak payah lanjut, yang ni tak perlu dah. Dia boleh give up that way saja. So, that depend on how we communicate to the person. Communication is very important. Kita belajar semua pasal communication. But the question now, when we do communication, we are instructing others to do it. Right? We instruct others to do it. But in a way that secara tak langsung macam dia boleh tindak action. Dan kalau tuan-tuan nak dengar, mungkin tuan-tuan ada mendengar tak dia panggil instructional coaching. There is such thing as instructional coaching. Jangan terkejut. Yes, there is one of the coaching so being used by a certain agency. Jadi benda-benda macam ni bukanlah baru, dah lama. Yang kita buat ni pun bukan baru, dah lama. Dah in the market 40, 50 years pada. Cuma tak ni. Rupanya dalam segi pendengaran dan segi membantu orang dalam reflective inquiry ni dibuat orang sama nama Dewi. Dia menulis buku dalam tahun 1910. 1910 telah pun ditulis tapi nobody highlight tentang dia. Right? You go and find the book. Right? Written by Devi. Nama dia.
dan tulis tahun 1910. Hebat kami. Tapi saya ada jumpa seorang yang sebut nama dia. Hebat. So menunjuk kata, orang-orang buat pengkajian ni memang ada. Cuma kita orang pendedahan. Jadi saya cerita kat tuan-tuan ni dengan harapan ada sikit lah orang kata maklumat tambahan. Jika tuan-tuan rasa berguna, you can share and share to your people lah. Saya tahu ramai pun kadang tak share, mungkin tuan-tuan pun tak berminat. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan share, ada yang berminat boleh dapat kan, boleh membantu dia mengembangkan bidang-bidang dia minat tu. Kadang-kadang bila disebut satu lagi seseorang tu, maka di sinilah letaknya pendengaran. Dia kata tadi saya minat berniaga, dan kedua saya telah pun berniaga, dan ketiga saya telah pun berjaya. Itu merupakan kontekstual yang diterang. Tapi kita kena tanya dia, apa hubungan kejayaan dia dengan minat? Adakah dengan minat tu menyebab dia berjaya ataupun bagaimana? That is not being said. Itu tak dikeluarkan dia. Dia tak sebut. Dan ketiga, kita akan tanya dia, kalau selain daripada ni, ingatlah penerangan saya saja. You nak tanya apa, you tanyalah. Sekiranya dia kata dia dah berjaya, so dalam benda 3 area tu kita tak tahu yang mana dia nak fokus. So kita kena clarify dengan dia, area mana yang dia nak fokus. Kata saya nak meningkatkan lagi saya minat. Lain lah. Kalau dia kata saya nak mempukuhkan perniagaan saya, pun maksud dia lain tu tadi. Ataupun dia kata I don't care about the rest, but I want to develop my company to become more profitable, more successful. So I don't want to get 10%, 20% profit anymore. I need to get it 20 times bigger than what I was last year. So benda ni memberi makna yang perlu kita gali, memahami sepenuh-penuhnya. Sebab tu kadang-kadang, of course lah masing-masing saya rezeki itu kita tak tahulah, kita masing-masing punya kebolehan. Kalau sekiranya kita boleh scrutinize, bila kita boleh detailkan benda-benda yang disebut tadi secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan, maka terkeluarlah sesuatu yang dia sangat ingini, terkeluarlah sesuatu yang ada kebolehan kat dia, yang mungkin sebelum tu mungkin tertekan, tertinggal dan out of focus, maka di sinilah letaknya kejayaan dia. Jadi apabila kejayaan dia nampak tuan-tuan dan puan-puan, apabila jalan menuju kejayaan ada, bila ada halangan sedikit pun tidak ada masalah, sebab dia akan berusaha mengatasi halangan, sebab dia telah pun mendapat kejayaan. Sebab tu orang kata, insya-Allah kita niat kita dah berjaya baru kita buat. Kalau kita niat kita tak berjaya, then it's difficulty. Kalau kita niat 50-50, lagi susah. Sebab uncertainty come in. Bila uncertainty come in, element of buka semua dah masuk kat kita. Segala volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity semua ada kat kita. Sebenarnya benda kita cakap yang ambiguity tu yang kita nak beri clarify lagi, kita nak beri cerah. Dan kalau dia kata uncertain, kita cari benda yang certain. Kalau benda yang kompleks, kita pergi benda tu jadi easy to understand and make things happen. Sebab itu bila kita bermula satu, apa yang cik maksudkan? Itu kata meaning making. Tapi kalau kita tak clear dengan meaning making, kita bantai ikut suka lah. Ini cuma penyampaian saya sebagai satu penceritaan, dengan harapan kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, you can share with me. Mudah-mudahan saya rasa mungkin boleh sikit bagi penambahan. Saya tak tahu macam mana, kalau ada sahabat-sahabat masih mendengar lagi, tolong bagi maklumat sama ada tuan-tuan telah mendengar atau belum, dapat dengar dengan jelas atau tidak. Sebab saya ingin mengetahui sikit some feedback supaya saya boleh meningkatkan lagi. Jadi keseluruhan yang saya sampaikan kepada tuan-tuan tadi, ada beberapa benda. Satu, kita kena tahu tahap emosi dia, emosional dia masa kita sampaikan, dia bercakap dengan kita. Yang kedua, bagaimana dia gunakan dia punya cognitive development, bagaimana gunakan kematangan pemikiran dalam menggunakan tool-tool yang ada pada dia. Seperti dia boleh mengulas balik benda yang telah berlaku, konteks sebagai satu platform untuk maju ke depan. Yang kedua, dia dapat hubung kait pembangunan perniagaan dengan supplier dan sebagainya. Yang ketiga, daripada situ dia meningkatkan satu proses peningkatan, membawa satu syarikat menuju ke depan sebab dia nak kejayaan. Alright. Bila menyebut kejayaan, tentu dia ada beberapa teknik, proses yang sedang dia usahakan atau perlu dia ditambahkan ataupun perlu dia dipelajari. Dan last sekali mungkin dia melihat sesuatu dalam bentuk transformational. This transformational ni dah memang satu new world of listening dah. Satu peringkat yang berbeza. Tetapi bila seseorang sebut sesuatu, dia cukup sama konsep. 3 konsep ada sebut. Satu, dia punya tujuan, intention dia. Kedua, konsep perniagaan dia. Saya telah berniaga. Ketiga,
konsep kejayaan. Terdapat 3 konsep di situ. Bila tuan-tuan dapat mengetahui tiga konsep tu tadi, maka lebih mudah membantu dia. Sebab saya bagi example, kalau kita faham konsep apa yang disampaikan seorang usahawan itu, maka lebih jelas dan lebih membantu kita. Saya misalnya seorang buat perniagaan batu bata, right? Batu bata. Dia tanya dia berniaga satu batu bata. Dan kalau tuan-tuan di depan saya ni, yang usahawan, kalau you buat perniagaan batu bata, you cerita sikit apa you buat dalam batu bata. Because they have to clarify that. They got to know, go to the bigger picture. Kalau sekarang ni kita duduk zoom, kita tak tahu. Kadang-kadang hak yang benar, sesuatu yang penting ditinggalkan sama dia zoom pada tempat yang kecil yang mungkin dia tak boleh hubungkan, maka di situlah you can get stuck. Dan bila nak buat business strategy pun you can get stuck easily because you're caught in the benda yang narrow. Sebab sekarang ni kita tahu Blue Ocean Strategy, Red Ocean Strategy. But what we are doing now, most of us still fighting in the Red Ocean Strategy. Right? How to know it? You check. If the same people doing the same business, doing for the same market, that is one of the way. It is still Red Ocean Strategy. But if you know that, how to convert from Red Ocean to become Blue Ocean Strategy, memang boleh laksanakan. Memang sebab tu dia panggil orang macam saya pembantu. Memang boleh. Kita boleh tolong. Tapi ini penceritaan yang lain pada tajuk saya nak cakap di sini. Berikutnya saya nak cuba sekali lagi, iaitu tentang apabila seseorang mendengar sesuatu, dia bercakap sesuatu, dia menggambarkan sesuatu dalam beberapa keadaan. Jadi sebab tu kita tanya dia, bila dia cerita ni di keadaan yang mana? Yang dia kata perniagaan nak maju ni waktu di mana? Bagaimana? Yang dia kata dia telah pun maju, bila dia maju? All those things carry meaning. Carry meaning kepada kita yang nak membantu dia. Melainkan kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa maklumat yang nak sampai kat saya, please write something. Okey, saya tengok ada sahabat kita ada tulis sini. Nampak? Saya tengok siapa yang tulis. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Puan Nuraini. Ni Biz Counselor. Terima kasih. Puan Nuraini ni dia very aktif, tuan-tuan dan puan. She's a business counselor. I think she's now also a consultant or Biz Counselor certain beauty. Example macam perniagaan kecantikan ni. Misalnya contoh, Puan Nuraini, misalnya contoh, saya tak kata perniagaannya. Sebenarnya, tiap-tiap perniagaan beauty tu, dia nama beauty sama. Tapi when mereka berniaga, mereka tak sama. Sebab masing-masing ada different focus. Sebab tu kalau kita tanya, kalau you berniaga beauty, apa maksud you beauty? Maka 4, 5 usahawan di situ akan jawab yang berbeza. Sebab masing-masing ada different focus attention. Masing-masing ada different world view terhadap apa yang nak buat. Masing-masing mempunyai perasaan dan pemikiran yang berbeza. Berteraskan pada pengalaman. Berteras pada dia punya gathering, dia punya kenalan dan sebagainya. Dan satu lagi dia berteraskan kepada sesuatu yang dia harap untuk dicapai. Tak sama. Sebab tu perniagaan tu dengar sama. Tapi sebab tu perniagaan mereka, strategi, value dan pendekatan yang berbeza. Jadi daripada sembang-sembang sini lah tuan-tuan. Walau kita buat training pun nampak sama, tapi masing-masing ada style dia yang tersendiri. It doesn't mean that dia tu tak bagus, itu style dia. Sebab tu we cannot comment that way. Jadi kalau kita tak ikut ilmu, kita complain lah. No, he's doing best to what he can do. Same thing. Apa pasal kita kata dia tak bagus? Dia memang bagus. Hak dia. So, if we can appreciate that way, that means insyaAllah kita telah pun berjaya. Satu sebagai manusia. Sebab human. Because we become more human. That's why dalam abad 21, most of perniagaan dia kata we have to be more human. Kalau kita tak di more human, everything robotic dah buat dah. Jadi sekarang ni oleh sebab penggunaan komputer banyak tuan-tuan, fikiran kita pun dah jadi satu macam dah. Sebab tekanan terhadap social emotional tu ditinggal langsung. Dan kebanyakan coaching tak ada guna langsung social emotional. Banyak kan kognitif. Sebab tu lepas coach dia pening kepala, letih dan sebagainya. Dan dia perlu dilatih. Belajar lagi, jangan lupa. Tengok ni ada komen lagi satu masuk. Siapa komen? Setuju. Setuju. Terima kasih. Kita punya Biz Counselor, consultant kepada perniagaan kecantikan. Salah satu perniagaan kecantikan. Betul ya Puan? Terima kasih. You ada tanya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Terima kasih. Adakah pendengaran clear? Saya tengok sini mungkin Dr. Syed dan Puan Nuraini maklum cuaca dan cuaca pendengaran dan video jelas atau tidak di tempat masing-masing, di utara dan di Kuala Lumpur. Tolong maklum sikit pada saya tak dapat apa-apa maklumat.
InsyaAllah mudah-mudahan apa yang sampai sikit ni memberi gambaran yang jelas. Yang kedua, berikutnya kita come here in the post-COVID. Boleh saya cakap dalam post-COVID. Saya semalam ada pergi ke Seri Hatramas, saya pergi Shah Alam, saya pergi tengok perniagaan. Saya tengok perniagaan jalan balik macam biasa. Macam biasa, cuma ada SOP dan sebagainya. Tapi apa yang saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, doesn't mean that kalau kita dah berniaga sekarang ni, we cannot do something to develop further. Dan kebanyakan perniagaan sekarang ni pun dah, dia punya cara dah berubah. Alright. So location dia become secondary now. Location jadi secondary. The primary important one, semua orang pakai dalam internet. Still semua internet. Oh banyak tentu. Sebab tu saya tak mau sentuh sangat benda internet ni sebab apa yang saya perkatakan ni merupakan sesuatu yang sering kali orang perkatakan, tetapi saya nak bawa dalam bentuk yang berbeza. Sebab mengapa saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan menyebut kita hidup dalam zaman 21, kita berniaga cara lain. Tapi cek dia berniaga memang sama lagi, tak beza langsung. Remain the same, but what you say, what you do is not the same. Itu yang maksudkan saya cuba terang tadi, keseluruhan yang kita cakap. We know kita kena berubah, tapi tinggal nak berubah tu bukan senang. Orang tu nak berubah. Dan banyak pendekatan-pendekatan yang kita perlu ambil sebagai satu penelitian. Penelitian maksudnya kita kena melihat ke sesuatu. Sebab itu orang putih kita, we go back to the drawing board. Macam mana kita nak buat sesuatu. Jadi daripada penceritaan saya tadi, macam mana kita mendengar percakapan daripada seorang insan tu di depan kita tu, kalau kita mendengar dia sebagai insan, manusia yang terbaik, maka pendengaran kita pun nampak yang terbaik. Kalau kita tengok dia keadaan, Allah dia tak berjaya. Dan kita jangan apa, kita memang dah negatif terhadap dia, maka situ sebaik-baiknya kita tak boleh dah nak cakap macam tu. Jadi kita kena cari percakapan yang lebih jelas. Okey, nampak ada satu lagi yang ditulis ni. Clear, location Shah Alam clear. Alhamdulillah, terima kasih, baru saya tahu. Siapa lagi yang ada? Dr. Syuib. Dr. Syuib. Dr. Syuib ni world class presenter. World class presentation ya. Cuaca macam mana di utara? Clear ke tak clear? Tolong maklumkan kepada saya. Okey. Okey, setuju Dr. Syakir. Itu yang Puan Nuraini cakap. Puan jelas sikit yang mana Puan setuju tu supaya saya pun dapat sikit maklumat. Saya pun boleh belajar sikit. Tolong maklumkan sikit Puan Nuraini. Tulis sikit so that saya boleh buat pencerahan lagi apa yang perlu saya bagi pencerahan. Mudah-mudahan bagi sikit maklumat dan bantuan kepada sahabat-sahabat. Lagi satu dalam abad ke after post COVID COVID-19 ni, rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kita pun dah kena tukar tu lah. Sekarang ni gadget baru keluar banyak. Equipment baru banyak. Semua nak tahu yang mana good quality, cheap price. Dan tu yang kita cari. Alright, yang tu yang kita belum tahu. Jadi apa yang saya kata kat sini kadang-kadang, kita tak tahu bahawa sesuatu yang kita melihat tu, kita melihat daripada sudut yang kita nak lihat. Tapi kita tak melihat apa yang sedang berlaku. Yang tu yang kata you must be present. Kita mesti ada di situ dan menerima acceptance bahawa here we are now today. Di sinilah kita berada. Okey. Jadi saya rasa saya ada lagi beberapa minit saya nak sampai. Mungkin kalau Puan Nuraini ada bagi sikit pencerahan, boleh saya sambung. Atau ada siapa-siapa ada bagi soalan, sila majukan soalan supaya saya beri penjelasan. Jadi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang cakap sesuatu walaupun sikit kita dapat tahu. Okey. Okey, saya tengok apa yang sebut. Ikut Puan Nuraini kata business beauty sama, BMC mungkin tak sama. Okey, betul. Alright. To help you further, Puan Nuraini sedikit. Alright, BMC ni sebenarnya is a tool. Asas dia ialah the source. Tu kita nak tahu what inspire usahawan tu buat perniagaan, satu. Yang kedua, apa yang dia maksudkan bagi dia membuat sesuatu dalam beauty business ni. Itu membeza. Bila berlaku tu dah beza dah sebelum pergi kepada BMC. Sebab BMC itu bertakluk kepada inspiration, matlamat, value yang dipegangkan oleh tuan punya usahawan tu. Itu dia. Dan maka memang sekali tepat apa yang disampaikan oleh Puan Nuraini, memang BMC berbeza. BMC dia terletak perbezaan sebab matlamat, aset, inspiration aset pun berbeza antara satu company dengan company lain. Lepas tu juga orang meniaga ubat-ubatan, alright, pharmacy. Dia jual ubat semua sama.
Tapi bila kita sembang ni, kita dapati dia punya inspiration dia lain. Alright. Dia punya struggle lain. Kemudian dia punya minat lain. Dan dia punya fokus lain. Tetapi masih dalam bentuk farmasi. Begitu juga kalau perniagaan kecantikan. Betul macam Puan Nurani kata tu. Itu asasnya correct. Because perniagaan tu, dia kata sama, general dia is beauty. Tapi sebenarnya, mula-mula di tubuh tu pun, memang dia dalam industri kecantikan. Tetapi dia punya asal inspiration dia tak sama dengan orang lain. Itu yang saya kata. So itulah terletaknya kekuatan satu syarikat tu nak maju daripada inspiration yang dipegang, giving out a very strong motivation untuk dia take up and do the action. Ingat yang saya sebut tadi, dia ada dua benda, intention dengan action. Setengah orang boleh cakap intention, berbulut cakap. Tapi when come to action, dia shy away, dia tak boleh nak cakap sebab dia tak boleh nak buat. Sebab maka di situlah kekuatannya seorang coach membantu supaya dia tu take up and do the action. Okay. Jadi bila dia kata dia nak buat sesuatu, bila nak buat tu maka dia yang nak sebab jadi tak boleh buat action tu, ada 4 benda, faktor yang tak boleh buat. Satu, komitmen. Komitmen dia tu yang dia nak buat seseorang tu, bukan kata perniagaan, siapa saja nak buat perniagaan dan usahanya, tertakluk kepada yang dia buat, yang patut dia kena buat. Dalam yang patut dia kena buat, ada yang dia boleh buat tapi dia tak boleh nak buat. That is the issue that start yang menjadikan sesuatu tak boleh pergi straight kepada taking up the action. Yang ketiga, dia berlaku competing commitment. Iaitu competing commitment tu daripada kita juga. Kadang-kadang bukan benda ni kita rasa sudah sama-sama, kita tak fokus. Kita ambil benda yang fokus. Benda yang kita suka. Yang patut kena buat, kita tak buat. Dan yang keempat, berteras kepada value yang kita sebut tadi lah. Dia should be the one that is menjadikan cahaya kekuatan untuk kita maju ke depan sehingga kita tidak nampak apa-apa halangan. Okay, terima kasih Puan Nurani. Thank you for your contribution. Memang betul BMC tak sama. Masing-masing ada cara tersendiri. Sebab tu kita tak boleh copy orang tu punya strategi main kat kita. Mungkin tak sesuai dengan kita. Macam saiz pakaian lah. Baju sama, cantik sama. Tapi saiz dia mungkin kecil sikit, besar sikit. Satu. Dan berbeza. Jadi maka situlah terletaknya kekuatan apabila kita mengetahui bahawa sesuatu yang kita buat berteraskan kepada matlamat asal dan kekuatan yang ada pada kita. Sebab sekarang ni saya juga berjumpa dengan orang nak minta how to realign. How to realign dia punya mindset. Sebab itulah berteras kepada saya sebut tadi lah. Nak realignkan mindset tu dia memerlukan apa yang kita katakan sesuatu kekuatan pada diri dia. Tetapi dia pandai, dia nak minta. Sebenarnya dia sendiri boleh buat. Tapi memang kita memerlukan somebody else membantu kita. Sebab bila dengan kadang-kadang berjumpa orang yang pandai bercakap, membantu kita menuju ke depan. Pandai bercakap ni pun ada bercakap petah tak. Boleh membantu orang tu buat sesuatu yang mula-mula dia rasa susah nak buat, dia boleh buat. Maka berlakulah perbezaan antara intention dan action. Di dalam action tu ada 4 faktor yang kita kena tengok. Right? Sebab kalau dia clear dengan intention dia, insyaAllah dia bukan lagi peringkat espousal, dia peringkat pelaksanaan dan dia yakin dia buat. Sebab intention dengan action dah selaras, maka situlah kekuatan kejayaan bagi satu-satu perniagaan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih terutama kali pada Puan Nuraini yang bagi feedback. Terima kasih Puan, thank you for your joining. Dan yang mana sahabat-sahabat yang join ini saya tak dapat melihat tadi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Please share lah. Kalau you rasa benda ni, share as much as possible. Puan Nurani, you share to all your friends. So that mungkin some people they're good, they're very good. Right? Sometimes when I meet most of these people, they're very, very good. Tuan-tuan. I do not know why. Memang selepas itu insyaAllah, dia pun terus continue doing what is best for him. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dapat masuk walaupun last minute masuk daripada Dr. Syuib kepada Puan Nurani. Terima kasih Puan, you can share. Share so that other people also can see because kita nak semua sahabat-sahabat kita berjaya. Sebab bila semua berjaya, maka kita pun sama-sama berjaya. Sebab hidup tolong-menolong ni merupakan hakikat hidup. Sebab kadang-kadang kejayaan kita tu ada kat orang lain. Maksudnya bukan kita tak berjaya. Bila dia tu berjaya, kita rasa seronok lain. Tambah pula kalau dia tu bawah kita mentoring, coaching, consultancy. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita untung dengan arti kata win-win. Kita tak mau kita seorang win oleh rugi. Jadi
Dengan ni saya mohon maaf sekiranya ada silap cakap. Mereka ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, tak ada apa. Saya ingat saya dah cakap lebih kurang 49 minit. Okey. Kalau tuan-tuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan nak tanya, boleh tanya sebelum saya keluar daripada ini. Saya ucapkan terima kasih dan syabas semua dapat masuk. Terima kasih kerana boleh ruangkan masa selama 50 minit, 49 minit dengan bincang-bincang saya yang ringkas ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana sudah datang. Please share lah kepada kawan-kawan. Kalau ada banyak mungkin saya tak tutup. Kalau tak ada mungkin saya tutup. Alright? Sebab saya nak buat percakapan lain pula dengan tajuk lain. InsyaAllah tunggu tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni ataupun petang ni saya akan buat penambahan pula. Sambungan daripada cerita tadi, daripada intention kepada action. Macam mana nak jadikan intention tu terus maju seiringan dengan action. Tunggu. InsyaAllah mungkin petang ni atau malam ni saya akan buat sambungan percakapan saya. Ucapkan ribuan terima kasih. Kelemahan cakap cepat, lakap dan sebagainya itu ada hak saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan saya, yang betul semua daripada Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.